Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Tuan-tuan dan puan-puan, rakan-rakan sedang pencinta Al-Quran, mari sama-sama kita panjat setinggi kesyukuran pada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, kita masih lagi diberi kesempatan untuk bertemu, teruskan kita punya pengajian IKIM Interaktif Quran bersama dengan Imam Malik. Rakan-rakan, tuan-tuan dan puan-puan, bagaimana keadaan line pada ketika ini? Saya fikir saya dah dapat formula yang baru supaya tidak menjejaskan kita punya talian internet. Sebab kita dah direct cucuk wire, so tak pakai wireless lagi. Okay, saya ingat semua dapat dengar dengan baik dan video pun tidak lag macam semalam lah kan. Baiklah rakan-rakan, tuan-tuan dan puan-puan, hari ini insyaAllah kita teruskan lagi pertemuan kita yang mana pada pada malam ini kita terus kepada info tajwid kita yang kita akan bicarakan tentang perbandingan antara jenis-jenis mat. Baik rakan-rakan, tuan-tuan dan puan-puan, apa yang dimaksudkan dengan perbandingan jenis-jenis mat? Far'i. Seperti yang kita sedia maklum bahawa mat terbahagi kepada dua bahagian. Tuan-tuan, mat terbahagi kepada dua bahagian, iaitu mat asli ataupun mat at-tabi'i dan satu lagi jenis mat al-far'i. Mat tabi'i yang kita ketahui bahawa mat asli dan ada beberapa kumpulan mat yang membaca dengan kadar dua harakat juga dimasukkan di bawah mat asli, seperti mat badal aliman hakima, juga mat silah qasirah, mat badal amanu, kemudian mat iwad aliman hakima, seterusnya mat silah sughra walahu dua harakat, walahul asma, walahu dua harakat. Okay, itu yang dimaksudkan dengan jenis mat tabi'i, jenis yang pertama. Adapun mat far'i yang terbahagi kepada dua, iaitu mat yang terbahagi kepada dua, yang kedua adalah mat al-far'i, yang mana mat far'i ini ada beberapa jenis mat yang telah kita sama-sama kupaskan pada pertemuan kita sebelum ini, iaitu mat yang disebabkan hamzah dan satu lagi mat yang disebabkan sukun. Antara mat yang disebabkan hamzah, mat al-muttasil, mat al-munfasil, mat silah kubra, dan mat yang disebabkan sukun adalah mat lazim, mat arid dan mat al-lin. Okey. Baik, sekarang kita lihat perbandingan antara jenis-jenis mat. Okey.
Perbandingan antara jenis-jenis mat. Baiklah rakan-rakan, tuan-tuan dan puan-puan, kita lihat apa yang dimaksudkan dengan mat lazim. Mat lazim adalah mat yang disepakati, satu sepakat, oleh para ulama qurra atas panjang bacaannya serta kadar bacaannya. Okey, mat inilah. Okey, mat inilah yang dikenali sebagai mat al-lazim. Pada kadar panjang sepakat 6 harakat. Okey. Ajma'a al-qurra. Semua al-qurra sepakat dengan kadar panjang yang 6 harakat sepakat. So 2 sepakat. Ulama sepakat dan ulama qurra, maksudnya ulama di sini adalah al-qurra. Ulama qurra jenis qiraat. Qiraat Ibnu Kathir. Semua pada mat lazim semua baca dengan 6 harakat. Qurra qiraat kita panggil Nafi' juga baca dengan 6 harakat. Qiraat Hamzah, qiraat Warsh, semua baca dengan 6 harakat. So ulama juga sepakat, kadar panjang juga sepakat. Dua perkara sepakat. Maksudnya mat inilah yang paling tinggi ataupun yang paling kita perlu sepakati. Lazim. Maksudnya sebab itu dinamakan lazim. Semua mana-mana qurra, walaupun kita sendiri baca dengan kadar 6 harakat, Hafs an Asim, Imam Asim, qurra ataupun kiraat-kiraat lain juga membaca dengan kadar 6 harakat. Okey. Itu yang pertama, mat lazim. Jenis mat lazim. So mat lazim ini termasuklah kalimi ataupun harfi, musaqqal, mukhaffaf. So ada 4 bahagian lah mat lazim ni. Seterusnya kita lihat mat wajib. Okey, mat wajib. Mat wajib, kita lihat apa yang disebutkan di sini ialah mat wajib ialah mat yang disepakati oleh para ulama. Ulama sepakat pada panjang bacaan mat wajib. Namun terdapat perbezaan pendapat ataupun riwayat tentang kadar bacaannya. Kadar panjang semua sepakat. Yes, mat wajib ini baca dengan panjang. Semua sepakat. Semua sama ada Hamzah, Imam Hamzah, walaupun dia baca dengan kadar 6 harakat. Warsh baca dengan kadar 6 harakat. Okey, sebab itulah yang dikatakan sepakat baca panjang pada mat wajib. Mat wajib, tetapi pada kadar bacaan ada yang kata panjang dengan kadar 6 harakat. Bukan kata, ada yang riwayat lebih tepat. Riwayat bacaan membaca dengan kadar 6 harakat. Riwayat ni maksudnya meriwayatkan bacaan tersebut lah. Okey. Ada yang mengambil riwayat dengan bacaan dengan kadar 4 ataupun 5 harakat. Iaitulah antaranya ialah kita sendiri yang mengamalkannya, iaitulah Imam Asim. Okey, Imam Asim. Okey, so ada yang kata 4, ada yang kata 5 dan ada pula yang kata kadar 6 harakat. Okey. Seterusnya, jenis mat jaiz. Lebih turun dia punya kekuatan mat itu, kekuatan sepakatan itu. Lazim sepakat ulama, sepakat kadar. Wajib sepakat ulama pada panjang, tapi berbeza pada kadar panjang pula. Tengok pula mat jaiz. Para ulama bercanggah. Maksudnya ikhtilaf. Maksudnya berbeza pendapat tentang pendek dan kadar bacaannya. Inilah mat jaiz.
Mad jaiz ini juga digolongkan daripada mad munfasil. Mad jaiz munfasil. Ada yang boleh baca dengan 2 harakat. Ada yang baca dengan 4 harakat. Ada yang baca dengan 6 harakat. Ada yang baca dengan 5 harakat. Ada 4 perbezaan pada kadar panjang bacaannya. Katakan mad yang baca dengan kadar 6 harakat siapa? Mad yang diriwayatkan oleh Imam Hamzah dan Warsh. Asim membaca dengan kadar 4 ataupun 5 harakat. Ada pula yang baca dengan kadar 2 harakat. Qalun pada wajah yang kedua Ibnu Kathir. As-Susi. Okey. So itu yang dimaksudkan dengan perbandingan antara jenis-jenis mad. Sebab diletakkan nama lazim itu kuat, aqwa sababain. Kemudian turun pada bawah daripada lazim adalah mad wajib, dan bawah daripada mad wajib adalah mad jaiz. Okey. Sebab itu kalau mad silah kubra sama juga macam mad munfasil. Ada baca 2, ada baca 4 dan ada juga baca 6 harakat. Okey ke kita punya line sekarang ni? Tempat saya ni macam on off pula. Okey ke? Tahu sekejap putus. Saya baca komen jap kawan-kawan kita. So far okey Okey. Kemudian mad jaiz juga termasuklah mad silah kubra. Mad silah kubra. Okey, 2 4 5 6. Mad arid lis sukun ada baca 2, ada baca 4, ada yang baca 6. Mad lin ada 2 4 6. Okey. So ini antara topik yang kita kongsikan pada malam ini tentang perbandingan antara jenis-jenis mad far'i. Okey, jenis-jenis mad al-far'i. Baik, itu saja kita punya info tajwid yang kita kongsikan pada malam ini. Okey. Saya bacakan sedikit rakan-rakan punya nota yang tak sempat salin. Mad wajib, mad yang disepakati namun kadarnya pada Imam Hafs an Asim 4 ataupun 5 harakat. Mad wajib okey, 4 ataupun 5 harakat. Okey. Tapi tak ada 2 harakat Mad wajib ini dia mesti 4, 5 ataupun 6 mad wajib. Sebab itu wajib. Sepakat ulama baca dengan panjang 4 dan ke atas. 4, 5, 6. Okey. Okeylah, baik. Saya fikir semua dapat dengan baik dan kita boleh teruskan untuk kita punya segmen yang seterusnya, iaitulah talaqi membaca ayat suci Al-Quranul Karim daripada muka surat yang ke-232 pada malam ini. So tuan-tuan dan puan-puan, rakan-rakan sekalian, anda telah bersedia atau bagaimana? Kalau dah bersedia, sila komen sedia. Okey, untuk sama-sama kita mulakan bacaan ayat suci Al-Quran. Okey, pada malam ini kita akan baca daripada muka surat 232 surah Hud bermula ayat 89 sehinggalah ayat 97. Okey, rakan-rakan, tuan-tuan dan puan-puan, pada malam semalam kita dah baca dengan Tarannum Ras. So malam ini kita akan baca dengan Tarannum Jiarkah. Betul, Maryam Yusof. Tahniah. Dah tahu kita punya jadual, okey. Kita ada 7 Tarannum asas. So seminggu kita ada 7 hari, kita gunakan sebaik mungkin ke semua Tarannum dalam seminggu itu. Okey. Baik. Puan Zubaidah, mad wajib qalun 3 ataupun 4 harakat. Mad wajib qalun 3 harakat tak ada ke 3 harakat tak ada, kita tak sebut 3 harakat. Tapi kalau turuk mungkin adalah. Kita ambil 4 ataupun 5 harakat. Okey. Mad wajib mesti 4 ke atas. Mad wajib. Baik, kita bacakan dengan Tarannum Jiarkah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Silakan, sedia mula. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح. ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد وما قوم لوط منكم ببعيد. Pertanyaan daripada sahabat kita Rosilah. Terima kasih Ustaz Zulfi dah tolong jawabkan. Terima kasih. Seterusnya ayat yang ke 90. واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود إن ربي رحيم ودود. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط إن ربي بما تعملون محيط.
ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب وارتقبوا إني معكم رقيب ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود. Seterusnya 96. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد وما أمر فرعون برشيد صدق الله العظيم. Alhamdulillah, sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin. Tuan-tuan dan puan-puan, rakan-rakan, selesai kita bacakan daripada ayat suci Al-Quran muka surat 232. Alhamdulillah, tahniah diucapkan semua sahabat-sahabat fighter Al-Quran, telah sama-sama kita bacakan pada malam ini muka surat 232. So jika ada sebarang pertanyaan daripada rakan-rakan, tadi saya ada nampak ada seorang rakan kita tanya apa yang dimasukkan maqsilah al-kubra. Maqsilah al-kubra ni sama juga dengan maqsilah tawilah.
So cuma penulis menggunakan istilah kubra di sini. Kita yang kebiasaannya menggunakan silah tawilah. Tapi rakan kita dah, Ustaz Zulfi tadi dah tolong jawabkan. Terima kasih di atas jawapan. So rakan-rakan, saya juga tidak lupa mengucapkan selamat datang kepada rakan-rakan yang baru hadir. Selamat datang dalam kita punya kelas IQIM Interaktif Quran bersama dengan Imam Malik. So kita setiap malam jam 10 malam akan terus live ke udara bersama-sama dengan tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah. Baik rakan-rakan, kalau tak ada sebarang pertanyaan, sampai di sini dulu. Cuma sebelum tu saya ingin mohon maaf sebab video bacaan contoh saya tak dapat nak sediakan kerana suara kadang tidak mengizinkan, keadaan suara tidak mengizinkan. Sebab kalau boleh kita nak suara yang kualiti lah, sekurang-kurangnya boleh kita perdengarkan kepada rakan-rakan yang kita rakam tu, kita videokan itu supaya untuk rujukan bukan saja pada setiap pagi ataupun setiap petang, tapi untuk rujukan pada masa akan datang juga boleh digunakan. So rakan-rakan, saya minta maaf kalau saya ada kekuatan suara yang baik, insya-Allah kualiti suara yang baik, sebab hari demi hari kita banyak guna suara, so suara saya tak berapa strong lah. Okay, so tak apa, kita jumpa lagi pada pertemuan yang akan datang, insya-Allah malam esok jam 10 malam dalam IQIM Interaktif Quran bersama dengan Imam Malik. Saya akhiri dengan lafaz yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.